Assalamualaikum dan salam perpaduan. Sistem janji temu di fasiliti kesihatan primer melalui aplikasi MySejahtera diperluas. Inisiatif digerak bagi mempertingkat kecekapan perkhidmatan dan akses kepada pelanggan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, antara perkhidmatan dimasukkan dalam sistem janji temu ialah rawatan pesakit luar, inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, saringan kesihatan PKB40 dan pemeriksaan kesihatan pra-pekerjaan serta pra-pengajian. Turut tersenarai saringan pra-perkahwinan, khidmat berhenti merokok, rancangan keluarga dan prosedur seperti rawatan luka serta penukaran tiub. Perkhidmatan dimulakan di 673 klinik kesihatan secara berfasa. Sistem janji temu bertujuan membantu mengelak kesesakan di fasiliti kesihatan primer. Perak merekodkan peningkatan keluasan hutan simpanan kekal jenis paya bakau dari 4.1% pada 2010 kepada 4.3% pada September tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata perubahan keluasan dan peratusan kawasan hutan dan paya bakau adalah disebabkan berlakunya pemansuhan dan pengisytiharan HSK di bawah Akta Perhutanan Negara 1984-Pemakaian 1985 untuk tujuan penempatan, pertanian, pelombongan dan perindustrian. Perak mempunyai 986,862.44 hektar HSK atau 47% daripada keluasan tanah negeri. Beliau menjawab soalan lisan pada persidangan DUN Perak ke-15 di Ipoh. Kadar dasar semalaman OPR yang dijangka meningkat pada bulan hadapan demi memulihkan ekonomi negara. Menurut pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, ia bagi mengawal kenaikan inflasi serta mengawal kuasa beli pengguna. Tambahnya, kenaikan sesuatu harga barangan yang diimport juga dikaitkan dengan situasi semasa di negara yang membekalkan barang berkenaan ke Malaysia. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. SPRM Selangor sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan. Suruhanjaya itu menerusi kenyataan memaklumkan individu tersebut dikenali sebagai Gan Kalok. Lelaki berusia 35 tahun itu memiliki alamat tahir di Ceras Selangor. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu itu diminta menghubungi pegawai penyiasat menerusi talian yang tertera. Melaka mula menerima kehadiran pelancong asing melalui kapal persiaran mewah yang berlabur di negeri itu selepas lebih 2 tahun tergendala akibat pandemik COVID-19. Kapal persiaran mewah Ocean Odyssey menurunkan seramai 100 pelancong dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat. Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Syahri Basirun berkata mereka akan melawat ke destinasi-destinasi pelancongan menarik di negeri ini sebelum kembali ke kapal. Perkembangan berkenaan adalah permulaan yang baik bagi industri pelancongan kapal persiaran di Melaka yang sebelum ini pernah menerima sehingga 100,000 pelancong. Beliau berkata demikian selepas menyambut ketibaan 100 pelancong di kompleks ICQS di Kota Laksmana. Itali mengalami kemarau paling teruk sejak 1800 susulan panas melampau dan kekurangan hujan pada tahun ini. Pusat Pendidikan Kebangsaan Itali berkata rekod tahun ini berkaitan dengan purata suhu dan bacaan suhu tinggi manakala suhu rendah direkodkan pada 2018. Sementara itu, suhu di seluruh negara dijangka meningkat 5 hingga 6 darjah Celsius melebihi purata pada malam tahun baru. Laporan agensi Anadolu, musim kemarau telah menyebabkan kerugian 6.4 bilion dolar Amerika, terutamanya dalam sektor pertanian. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam perpaduan.